Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan Imam, Malajatan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan utamanya, mari kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, kita sepatutnya masuk ke bab 33 pada bulan lepas. Tapi ada sedikit ujian yang menimpa kawasan kita baru ni. Alhamdulillah lah, kawasan kita dah okey dah. Tapi secara keseluruhan tak berapa okey lagi. Kita doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita dan seluruh negara dan negeri kita, insya-Allah. Termasuk dalam bab yang ke-33, ma jaa fi ta'atturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang pada perbincangan berkaitan dengan wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu insan yang istimewa yang Allah beri pada dia. Semua serba-serbi. Antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah badan dan peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia originally dia wangi. Badan Nabi ni badan yang wangi, ada satu bauan yang khas. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kunna na'rifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tibi rihihi. Kami seringkali dapat mengetahui kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencium satu bauan yang khas. Maknanya, katalah contohnya Nabi ada dekat parking sana tu, satu distance masafah yang jauh tu. Sahabat bila duduk di sini tu, dia boleh bau dah, ada satu bau. Maknanya Nabi dah dekat dah nak mai dengan kita. Dan bau tu tak ada dekat orang lain. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, pernah Nabi SAW tidur di rumah dia, di atas tikar yang dibuat daripada kulit kurma ni. Nabi tidur dan berbekas peluh-peluh Nabi. Dia ambil, dia simpan dalam bekas sebab nak wangikan dia. Sebab apa? Sebab peluh Nabi ni dia originally dia adalah wangi. Dan kita pernah jumpa cerita tentang seorang sahabat nama dia Zahir. Kan Nabi SAW pergi di belakang dia, Nabi tutup mata dia, Nabi tanya siapa nak beli. Dia meniaga pasar malam lah bahasa kita. Meniaga pasar malam, kalau Pulau Pinang meniaga rock tu lah, meniaga barang bubuh macam tu lah. Businessman kecil-kecil macam tu. Sayyidina Zahir radhiyallahu anhu, Nabi melawak dengan dia, Nabi tutup mata dia. Nabi kata, siapa nak beli, mai beli barang, mai beli hamba, murah-murah. Nabi melawak. Dia kata, siapa nak beli saya? Saya ni miskin, bukan ada rupa, orang kulit hitam. Saya ni biasa. Kata Nabi SAW, wahai Sayyid Zahir, kamu ini bukanlah orang yang tak ada nilai. Lakin indallahi anta ghalin ya Zahir. Wahai Zahir, kamu di sisi Allah sangat tinggi dan nilai kamu sangat besar. Maknanya disebabkan takwa kamu. Dan juga tuan-tuan, kalaulah anak-anak yatim ini, dia balik ke rumah kafalatul aitam ni, orang yang jaga mereka ni, maka orang yang jaga mereka ni peluk mereka, cium mereka di kepala, dan mereka akan pegang bau budak tu dan akan tanya, ada tak Nabi SAW sapu kepala hang? Hang ada jumpa Nabi tak sebelum ni? Budak-budak kata, macam mana makcik tahu? Macam mana tahu? Maka kata orang yang jaga anak yatim tu, dia kata, kerana Nabi SAW, budaya Nabi ni bila jumpa anak-anak yatim, Nabi akan usap kepala budak-budak yatim ni. Dan peluh Nabi SAW yang ada di kepala tu, di tangan tu, apabila lekat di kepala, wangi tu lekat sampai budak-budak ni balik ke rumah.
Anak yatim tu bauan wangi daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam tu melekat sampai orang boleh tahu. Pun begitu, walaupun macam ni kita boleh buktikan banyak kisah mengenai wangi Nabi ni adalah wangi original. Pun begitu, kita tengok hadis yang pertama. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat menyimpan minyak wangi untuk beliau menggunakannya bagi wangi-wangian. Ulama menyebut sukkatun ni satu bekas untuk Nabi bubuh minyak wangi. Maknanya apa dia? Maknanya Nabi ni wangi dah, tapi Nabi ada juga minyak wangi lain, tambahan. Kata ulama, betapa Nabi ni ambil berat dengan wangi-wangian ni. Jadi kita satu. Yang kedua, ada setengah ulama yang mensyarahkan, yang menyebut kata sukkatun dalam hadis tadi tu bukan makna bekas, makna minyak wangi. Nama satu minyak wangi tu adalah sukkah tu sejenis minyak wangi. Tapi Imam Bajuri dalam Syarah Syama'il menyebut bahawa andai sekiranya disebutkan yatatayyabu biha, wangi, berwangi dengannya, maknanya betul lah sukkatun tu minyak wangi. Tapi disebut dalam hadis yatatayyabu minha, Nabi berwangi-wangian daripadanya, maknanya Nabi ambil wangi tu bubuh kat badan dia. Maka ulama bagi tahu, setengah ulama menyebut bahawa sukkatun tu bukan nama minyak wangi tu, tak. Sukkatun tu adalah bekas yang ada minyak wangi. Jadi sunnahnya kita hari ni, kalau boleh, kita adalah satu minyak wangi untuk kita sendiri. Pilih cari minyak wangi apa-apa. Kalau di Pulau Pinang ada Bajanit and Sun. Tahu kedai tu dekat betul-betul dekat Tanjung tu, ada jual segala macam mak nikah minyak wangi tu. Biasanya orang pergi Pulau Pinang ni, orang akan beli dekat dia tu lah. Belilah siapa, ikutlah. Saya bukanlah promosi dia tu. Dan saya tak bawa lah minyak wangi lah kereta. Di bonet belakang lagi pakai jual. Tuan-tuan pergi belilah mana-mana pun tak apa. Tapi kita nak pakai semayang, belilah elok-elok sikit. Belilah hak wangi yang semua orang kata wangi lah. Jangan seorang kata wangi. Pakai tak tahu mana punya Madras ke apa, New Delhi ke. Allah, pakai pening kita. Dah lagi muncul face mask, tak apa. Kalau hari biasa, Allah, masuk-masuk surau. Jadi bengong Ustaz. Sebab minyak wangi dia tu tak tahu beli kat mana, murahnya orang bagi kat dia. Dia kata ambar. Ambar apa? Tak tahu ambar tu. Jadi melebar gitu ya. Jadi cari minyak wangi yang okey, yang semua orang kata wangi. Sunnahnya kita memakai wangi-wangian. Maknanya Nabi ambil beratlah perhatian baginda sallallahu alaihi wasallam kepada minyak wangi. Hadis yang kedua ada berkaitan, tajuk macam kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tolak wangi-wangian. Kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu la yaruddu at-tiba. Wa qala Anas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tiba. Yaruddu at-tiba. Adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sikap dan perangai dia tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Dikata, dan beliau berkata, Nabi SAW tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Hadis yang berikutnya, tengok saya kita gabung dua sebab dia lebih kurang dia. Kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu al-wisadu wad-duhnu wal-laban." 3 benda yang tidak boleh ditolak adalah bantal, minyak wangi dan susu. Ini tuan-tuan, dua hadis ni menunjukkan pada kita bahawa ada beberapa benda lah menunjukkan bahawa makruh menolak pemberian minyak wangi daripada seseorang. Kalau orang suruh minyak wangi, kita ambil lah. Makruh kita kata tak mau.
Kalau ada apa-apa benda yang kita tak suka atau kita tak mau, dan benda tu Nabi SAW sebut 3 benda. Kalau orang suruh bantai dekat kita, kalau orang suruh minyak wangi dekat kita, dan orang suruh susu dekat kita, 3 benda ni jangan tolak. Pertama, ulama bagi tahu, 3 benda ni merujuk kepada kalau orang bagi hadiah dekat kita, hadiah tu kecil, macam minyak wangi, macam bantai, kecil dan simple dan ringkas, macam susu. Alah, ayak susu bagi sekotak kita ke. Kalau setakat macam tu je hadiah pun, jangan tolak hadiah tu walaupun kecil. Kerana barangkali orang yang bagi hadiah tu akan terasa hati. Alah, yang ni yang bagi hadiah. Kan ada gambar Piramli tu kan. Abdul Wahab dengan Abdul Wahib kau tu. Dia pergi bagi hadiah, dia kata garam saja. Ada kan cerita. Maknanya kalaulah sikit atau kecil benda tu, jangan tolak. Ulama lain menyebut syarah pada hadis ni apa dia? Memang betul, bukan tiga makna tu bukan makna simbolik kepada benda yang kecil. Memang benda tu memang minyak wangi, memang bantai, dengan memang nama dia adalah susu. Jadi kalau orang suruh kita bantai, kita pergi rumah dia, kita nak rehat, orang bagi bantai kita, jangan tolak, kita ambil dia. Katalah isteri ke, suami ke, anak-anak ke, contoh kan, ada bantai kecil dia kereta tu, mak kita bagi, anak lain pakai bantai ni, tak payahlah. Jangan tolak bantai tu, ambil. Yang kedua susu, yang ketiga adalah minyak wangi. Kalau kita tak suka minyak wangi tu, contoh kan, ambil je, ambil dulu. Tapi ada orang dia tak selesa dengan bau tu, bau ni, bau dulu. Kalau rasa okey, pakailah. Tapi jangan tolak terus. Jangan buat muka benci dengan benda yang Nabi suka. Macam tu kaedah dia. Kita tak minum susu. Atau Nabi SAW, kita akan baca Nabi suka kambing, bahagian kaki, bahagian lengan tu Nabi suka. Kambing lah kita kata kan. Kita ada masalah kesihatan. Kita tak dinasihatkan doktor jangan makan ke, atau kita memang pada dulu jenis tak makan kambing. Kita makan lembu sahaja contoh. Bila orang pi akikah ke, orang suruh kat kita daging tu, jangan kita tunjuk muka malas dengan benda yang Nabi SAW minat dan suka. Contoh, orang kata bagi benda daging tu, kita daging kambing, saya tak makan. Jauh, tolak jauh. Jangan buat macam tu. Kerana itu antara makanan yang pernah dan suka oleh Nabi SAW makan. Kalau orang bagi, kasih bang, memang. Okay. Tak dulu kat hang. Satgi kita ambil tu, abang tolong Pak Habis kan. Saya ni dalam kawalan sikit ni. Abang makan Pak Habis. Gaya ayat tu. Jangan tunjuk kata benci. Orang suruh susu kat kita, kita memang jadi tak makan susu. Tapi cara tolak tu kena tengok. Ambil dulu. Kalau orang bagi, ambil je. Tak mesti kita minum, ambil dulu. Kemudian, bagi kawan lain ke. Tak boleh minum susu, ada masalah. Jangan tunjuk muka benci. Susu yang bawa jauh. Dan dia bangkit, bawa pinggannya, pergi makan dekat meja lain. Menunjukkan kata dia benci dan tak suka sangat dengan hidangan tu. Jangan buat muka macam tu. Dan makruh kita menolak. Kan Abu Musa Asy'ari, kita pernah jumpa hadis Nabi SAW bab makanan dulu kan. Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu duduk makan dalam talam makan ayam. Ada seorang lelaki tu, dia ginjak belakang. Dia kata, makan ayam, makan ayam. Ayam makan kotak pun, apa duduk makan. Dia buat geli, pelik gitu. Abu Musa Asy'ari kata, ni amai tahu ni. Aku pernah tengok Nabi SAW makan ayam. Kalau bahasa kita, hang tak payah buat teruk. Kalau bahasa kita lah. Tapi dia tak kata lah macam tu. Maksudnya, kami makan, Nabi makan, lepas tu hang buat macam, buat teruk sangat. Makan, jangan buat macam tu. Jangan buat geli dengan benda yang Nabi suka. Apa benda pun tuan-tuan, hak Nabi buat, itu terbaik. Yang tu kita kena ingat. Kita nak pakai t-shirt main semayang boleh tak? Boleh. Puma, ada rimau sekok duk lompat kat dada dia. Ushi rimau tu, boleh tak? Boleh. Tuan-tuan nak pakai jubah main semayang boleh tak? Boleh. Nak pakai baju Melayu? Boleh. Nak pakai kurta? Boleh. Baju raihan? Boleh. Semua boleh. Janji tutup aurat. Tapi kita kena ingat pakaian yang paling baik adalah apa yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Nak pakai
Jelas kita pergi mana RNR ke berhenti, pakai t-shirt balik kampung ke apa. Boleh semayang tak apa. Tapi kita jangan kata t-shirt aku lebih bagus daripada pakaian jubah Nabi pakai. Macam tu tak boleh cakap. Kalau ada unsur istihza, menghina atau ihtiqar, rendahkan atau unsur menghina, boleh terkeluar daripada syariat Islam. Walaupun sekadar benda-benda tu adalah benda yang biasa yang dipakai oleh Nabi, tapi dengan niat menghina. Kasut aku beli ni, kasut Nike ni, Nike punya kasut ni, atau kasut Puma ke, kasut Palas ke, kasut ni harga dia 540 original. Dan hang jangan katalah kasut ni lebih bagus pada capal hak Nabi pakai. Tak boleh cakap macam tu. Kerana kasut yang dipakai oleh Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha, Isra' Mi'raj, naik macam tu. Hang punya kasut Palas 550 pun tak ke mana naik dalam kereta hang yang paling tinggi sekali pun. Sebab dia ada hubung kait dengan Nabi SAW. Kaldai Nabi ke, apa-apa lah. Kita tak boleh kata, kereta aku baru beli ni, kereta apa? C50 aku tempah ni. Kereta tu lebih laju daripada kaldai Nabi SAW. Tak boleh cakap macam tu. Kerana ada, kalau unsur menghina, tak tahu tak apa. Tapi unsur menghina boleh keluar dari Islam. Bukan Nabi je, semua Nabi lah. Jangan kata aku pergi facial nanti, aku dah balik facial nanti, mesti aku lebih handsome pada Nabi Yusuf. Tak boleh cakap ke tu. Boleh keluar dari Islam. Nabi Isa kami bolehlah kata. Sebab Nabi Isa Nabi Kristian. Apa cakap pelik gitu. Nabi Musa bukan Nabi Kristian. Nabi Isa AS adalah Nabi, salah seorang daripada Nabi Ulul Azmi. 25 Nabi yang kita kena ingat nama dia. Walaupun kita mesti kenal dia. Tak tersusun tak apa. Tapi tahu Nabi Isa tu satu orang Nabi. 25 Nabi tu kena ingat. Kalau orang tanya kita, Daniel ni Nabi atau tidak? Ada tak Nabi nama Daniel? Kita kata, tak pastilah ada ke tak ada. Maka yang tu dia tak keluar pada Islam lagi. Tapi kalau kita tak tahu nama Nabi apa semua, kita tak tahu. Ada leak, ada calang, ada kemik, ada lubang tentang akidah kita. Kena ingat, nama-nama Nabi ni tak susun. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, tak susun tak apa. Tapi orang sebut, mention nama Nabi Zakaria, kita tahu. Ya, dia salah seorang daripada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kita pada perbincangan asal, jangan ada unsur menghina apa-apa sahaja benda yang berkaitan dengan para anbiya alaihi salatu wasalam. Lebih-lebih lagi adalah Nabi SAW. Kita tak tahu, kita tak boleh cakap. Mesti tanya orang, jelas. Nabi Adam lah ni. Cara cakap, Nabi Adam lah ni. Dia pergi makan buah tu. Lepas tu kita semua masuk ni. Tidak syok kita duduk dalam syurga. Ni semua punca Nabi Adam lah. Cara cakap tu. Yang cakap tu tuan-tuan. Tu Nabi Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut, Alladhi, kita baca Al-Baisha kan. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang cipta hidup dengan mati dan nak jadikan khalifah Allah kat muka bumi ni adalah sebahagian daripada skrip atau takdir Allah Subhanahu Wa Taala, susunan Allah Taala. Panjang perbahasan dalam akidah, cuma mulut kita dengan nabi-nabi kena jaga. Dan kita kena yakin semua Nabi zaman tu dia paling kuat, dia paling handsome, dia paling lawa, dia paling cerdik, dia paling hebat, dia paling power, dia paling super. Semua Nabi tu, semua Allah bagi semua set lengkap pada satu Nabi. Kalau Nabi Musa lah paling cerdik, Nabi Musa lah paling power, lebih hebat. Dia punya mukjizat Allah bagi hebat pada sihir-sihir tukang sihir Firaun. Handsome, kuat, hebat, lari laju, semua. Package lengkap. Maka tak boleh cakap lebih kurang dengan para anbiya alaihi salatu wassalam. Sambung hadis yang berikutnya. Dalam hadis lain ada menyebut tentang kecuali ada uzur lah tuan-tuan, kita tak boleh bau atau kita tak boleh minum susu dan sebagainya. Saya kata tadilah, boleh ambil, serahkan pada orang lain. Kita bagi tahu lah keadaan saya ni, doktor nasihat, ada sakit-sakit tak boleh minum susu, wangi ni saya tak boleh bau, saya alergi biasanya. Contohnya, kita ada cara. Kerana Nabi SAW menyebut, man urida alaihi raihanun fala yarudduhu fa innahu khafiful mahmili tayyibur rih. Itu tak ada dalam kitab kita tu. Siapa yang dipelawarkan padanya wangian atau haruman, jangan dia tolak kerana sesungguhnya ia ringan di bawah dan
wangi bau dia. Baik, hadis berikutnya. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu, wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Kata Nabi SAW, minyak wangi untuk lelaki adalah harum baunya yang tersembunyi warnanya. Warna dia tak berapa terang. Dan minyak wangi untuk wanita adalah yang warnanya kelihatan dan tersembunyi bau dia. Hadis ni Nabi SAW nak jelas kat kita jenis minyak wangi lelaki dan jenis minyak wangi perempuan. Maknanya, minyak wangi yang lelaki pakai, minyak tu adalah harum, semerbak. Maknanya kalau kita lalu di masjid, masuk mai semayang di saf, orang kiri kanan dia bau. Boleh tak? Boleh. Tak apa, tak ada masalah. Lelaki. Dan itu memang sifat dan sikap minyak wangi yang perlu dipakai oleh lelaki. Adapun orang perempuan, dia punya minyak wangi tu boleh pakai tak? Boleh. Syekh Karim Zaidan dalam kitab dia Mufassal fi Ahkamil Mar'ah wa Baitil Muslim menyebut tentang kriteria minyak wangi yang perempuan boleh pakai. Macam mana? Dia boleh pakai minyak wangi spray kalau kita nak pakai, boleh, tak apa, tak ada masalah. Tetapi bukanlah jenis spray yang semerbak harum dalam perjalanan gitu. Tuan-tuan pi di Giant, pi di Tesco, orang lalu depan kita tu, dia lalu tu pi sampai ke kaunter Celcom, kaunter U-Mobile depan tu dah. Tapi jalan hak dia lalu tu duk bau lagi wangi tu. Maknanya apa? Orang perempuan sekarang ni dia terbalik. Laki tak berapa bau. Yang bau kuat ni siapa? Orang perempuan. Dia punya spray. Allah, kalau ni minyak wangi, saya rasa dia bukan spray lah. Kepok 2 botol itu tuang tu hitam balan tu. Buak gitu. Kita kalau lalu tuan-tuan, kadang-kadang bukan semua geng-geng kilang ni, mereka duduk kat tepi jalan tu tunggu bas kilang nak mai. Tapi mereka punya level minyak wangi tu punya kuat kadang-kadang tu. Allahu Akbar. Kita lalu di situ jadi semerbak kawasan tu. Sebab semua jenis pakai minyak wangi tu. Jadi kami orang perempuan tak boleh pakai lah minyak wangi semua. Lepas tu biar busuk badan macam tu lah. Macam tu lah Islam suka. Bukan. Boleh pakai minyak wangi? Boleh. Tapi bukan minyak wangi yang semerbak. Maknanya kalau orang mai dekat kita, kawan-kawan perempuan kita mai sembang kita, dekat dengan kita, baru dia bau. Maknanya minyak wangi yang dipakai oleh orang perempuan bukan dia mengharumkan satu pejabat atau mengharumkan satu kawasan tu, tetapi sekadar untuk menutup bau badan dia. Kadang berpeluh ke, walaupun duduk di pejabat, lagi tengah hari turun pergi makan lah apa semua jalan, jadi belengai badan semua, bau badan dia, maka dia pakai minyak wangi tu supaya dia boleh potong bau badan dia tu, supaya orang tak kata, apa hang ni, dah berkeluarga dah, apa atau anak dara ke, apa ni, tak jaga penampilan diri dan sebagainya. Dari segi kemas, bersih, lawa, cantik, orang Islam boleh juga, tapi jangan melampau-lampau. Sama macam makeup ke, apa-apa nak pakai, boleh tak pakai? Boleh, tapi ada tahap dan level dia. Pakai, janganlah makeup sampai orang yang jalan tu dia tengok kita 2 kali. Dia tengok dah sekali, dia tengok dah sekali, tengok balik. Dia punya lawa. Bibir punya merah. Lipstick tu kalau boleh tu, memang tonyok sampai habis tu. Bibir atas aja. Buburnya banyak aku tu. La ilaha illallah. Jadi, tak kena lah. Sebab dia mempamerkan kecantikan dia tu bukan pada suami dia, pada suami orang pula. Tapi suami di rumah jarang dapat melihat keindahan atau kecantikan isteri dia. Orang lain. Kebiasaannya berlaku macam tu lah. Orang pakai cantik-cantik, dia pergi tunjuk ke orang lain pula. Jadi sekadar kita bubuh di muka ni, bukanlah nak mempamerkan kecantikan. Tak mau muka tu macam pucat sangat. Bubuh sikit-sikit macam tu. Salah? Tak salah. Boleh. Cuma jangan terlalu banyak. Minyak wangi pun pakai terlalu banyak macam tu. Jadi tak kena dengan ciri-ciri muslimah macam tu. Jadi menjadi perhatian orang. Minyak wangi tu orang duk ikut tu. Dia wanginya dia ni. Kita duduk dekat mana? Eskalator nak naik di pasar raya. Dia duduk depan kita duduk belakang. Punya wangi yang dia pakai tu, kita duduk belakang tu, sepanjang-panjang tu duduk bau. Kadang dia duduk sebelah, kita duduk sebelah. Lalu selisih macam tu, dia naik, kita turun. Dia duduk ujung tu. Punya wangi dia pakai. Kalau isteri dan anak-anak kita macam tu,
kita tolong nasihat. Boleh pakai tak? Boleh. Cuma kurangkan jumlah dia, tak semerbak dan harum dan sebagainya. Yang wangi ni mahal lah. Tuan-tuan yang ada, kita duk pakai hak pekak punya. Kan? Dia ada hak sampai 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 pun ada. Kira sekali spray, RM780. Habis gitu. Dia punya level mahal. Ada duit dia ada lah kan. Dulu ada ustaz tu mutawif sama-sama saya tu pergi umrah. Dia cerita kat saya, ustaz, saya mengajak kuliah 1 hari. Lepas tu saya kata dekat jemaah semua nak pergi umrah sini. Ada satu orang datuk tu dia main, dia kata, ustaz, anak ustaz, berapa orang semua, saya sponsor. Jom kita pergi. Saya seronok saya nak pergi dengan ustaz. Ustaz tu kata, saya memang pergi dah. Ustaz bawa anak-anak isteri semua, saya sponsor. Package yang paling elok sekali. Masa tu 7-8 ribu macam tu lah, paling elok. Dia kata, banyak lah tu, anak saya 5 orang. Dengan isteri saya semua. Banyak tu nak habis tu, tak apa, saya pergi seorang, tak apa. Tak. Ustaz jangan cerita pasal duit kat saya. Dia kata, ustaz, dulu, masa zaman saya tak semayang dulu, adalah gelas kuliah tu. Gelas ni lah, gelas besar ni. Ya. Dia kata, ustaz, ni besar ni. Saya minum arak harga ni, besar ni ya. Arak tu tuang minum. Ustaz tahu berapa harga dia? Ustaz tu kata, tak tahu, saya bukan kaki minum arak. Dia kata harga dia 23,000 satu cawan kecil yang comel tu, 23,000. Dan satu malam saya boleh minum banyak-banyak gelas macam tu. Maksudnya tak tahulah arak luar negara tu dia jenis mabuk ke apa, lambat mabuk ke, mabuk sampai tak bangun-bangun 4 hari, tak tahulah. Cuma dia mahal. Dia kata, ustaz jangan cerita kat saya, tu semua zaman saya dah tinggal. Maknanya kalau duit saya nak bawa family ustaz pergi umrah, tak ada masalah. Maknanya lebih kurang secawan saya minum ya. Maknanya ada orang duit banyak, setakat minyak wangi, dia boleh beli banyak-banyak. Tapi perempuan, dia kena ingat apa yang Nabi SAW sebut supaya jangan terlalu wangi sangat. Jangan terlalu wangi maksud dia, jangan semerbak. Dan orang perempuan kalau boleh jangan tiru macam laki. Bau laki yang kuat, perempuan pun dia nak kuat juga. Kerana Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis yang umum, kata Abdullah bin Abbas, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minal rijali bin nisa' wal mutasyabbihati minan nisa'i bil rijal. Nabi SAW melaknat mana-mana lelaki yang menyerupai perempuan dan mana-mana perempuan yang menyerupai lelaki. Sengaja pakai minyak wangi banyak nak tunjuk. Kan Nabi kata jangan, maka kita takut termasuk dalam larangan yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Masuk hadis yang berikutnya. Kita bagi habis bab ni insya-Allah. Kata Abu Uthman radhiyallahu anhu, dekat dah. Kata Nabi, kata Abu Uthman An-Nahdi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza u'tiya ahadukum raihana fala yarudduhu fa innahu kharaja minal jannah. Jika seseorang itu diberi pada kamu dengan raihan, yakni kemangi atau selasih, janganlah kamu menolaknya kerana ia adalah sebahagian daripada wangian syurga. Baik. Raihan ini asal dia adalah pokok yang beraroma dan berbau harum lah, bau pokok wangi. Kata Qadhi Iyad, mungkin juga maksud dalam hadis ini adalah semua jenis haruman atau wangian. Itu kata satu. Dan yang kedua, raihan itu adalah keluar daripada syurga. Antara andaiannya adalah benihnya daripada syurga, bukan zatnya itu daripada syurga. Ala kulli halnya, wangian lah, apa-apa wangi yang diberi pada kita, kalau boleh, jangan kita tolak. Dan nisbah Nabi pada syurga tu wangi, ya, syurga ni tempat yang wangi. Maknanya wangi ni dia main daripada syurga. Seronok, elok, cantik, kemas. Benda-benda tu sikit-sikit Allah beri pada kita dalam dunia. Maka jangan kamu menolak pemberian yang hebat. Maka Allah jadikan wangian dan haruman di dunia untuk mengingatkan pada manusia tentang wangian dan haruman dalam syurga nanti di akhirat. Oleh itu, haruman dunia ni dia contoh lah, bukan boleh sama. Cuma sedikit bayangan, seronok, hidung rasa selesa. Kita kawan dengan orang yang wangi-wangi, kita pun rasa selesa. Kalau orang pakai bau badan lah apa semua, kita pun jadi penat juga. Duduk di masjid,
Duduk di Mesir ni nanya tuan-tuan lah. Mereka naik bas, musim panas. Allah, ketiak hangit. Kita orang Malaysia, saya tinggi lah sikit. Ada kawan-kawan yang rendah-rendah tu betul-betul duduk paras ketiak. Tu memang nama dia wabillahi taufik jawab dia. Turun bas, muntah hijau tu. Bukan seorang, jadi pakat-pakat ramai. Dia ada, saya tak tahu lah, dia kata kalau orang tu bau badan, dia tak bau. Orang lain yang tolong bau kat dia. Maksudnya dia tak tahu kata badan dia berbau. Kena abak lah kat dia, kata badan berbau. Pemakanan kita lah. Jadi hadis ni juga memberi satu galakan pada kita agar menerima minyak wangian, kerana wangian secara umumnya dia datang daripada syurga Allah SWT dan menggalakkan kita memakainya. Hadis yang terakhir dalam bab ini kata Jarir bin Abdullah, "Uritu baina yaday Umar bin Al-Khattabi fa'alqa Jarirun rida'ahu wa masya fi idarin faqala lahu khudh rida'aka." Faqala Umaru lil qaumi ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jaririn illa ma balaghana min surati Yusuf alaihi salam. Aku dibawa menghadap Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata siapa? Sayyidina Jarir bin Abdullah. Dan aku meletakkan pakaianku dan berjalan hanya dengan memakai kain sarung. Kata Umar, pakai baju kamu wahai Jarir. Kata Sayyidina Umar pada orang ramai, aku tak pernah melihat seorang lelaki yang lebih tampan daripada Jarir kecuali ketampanan rupa Nabi Allah Yusuf AS. Dalam perang Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu jalan, baju dia buka, mungkin peluh ke apa dan sebagainya, dia letak di atas bau dia tu, maknanya baju dia tak pakai. Pakai kain sajalah, baju tak pakai. Sayyidina Umar yang melihat situasi itu, Sayyidina Umar kata kat dia, Jarir, hang tolong pakai baju. Sebab apa? Sebab aku tak tahu ada manusia lebih handsome dalam dunia ni. Kalau adanya, maknanya Nabi Yusuf lah. Maknanya lepas Nabi Yusuf tu, handsome tu hang. Sebab apa Sayyidina Nabi SAW tak sebut tentang, kerana apa Sayyidina Umar, dia tak kata handsome macam Nabi SAW. Sebab apa? Sebab apa dia nisbahkan cantik kepada Nabi Yusuf? Padahal Nabi lebih handsome lagi pada Nabi Allah Yusuf AS. Kata ulama, Nabi SAW bukan level bandingan. Tak. Nabi ni bukan peserta. Level Nabi dia dah main juri dah. Tahap orang yang lebih tinggi. Kerana bandingan itu boleh dibuat dengan Nabi Allah Yusuf AS. Nabi ni dia bukan tempat bandingan. Kerana indah dan cantik Nabi SAW ni tak boleh dibawa banding. Kata Imam Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala ni, mata kita ni kata boleh tengok berapa piksel. Handset kita tuan-tuan dia boleh main 70-80 piksel yang tinggi. Macam handset yang kita punya Tengku guna ni, dia cantik lah kamera dia tu. Piksel dia tinggi yang hebat. Mata kita kata, saya tak tahu mata berapa. Mata ni katalah 20,000 piksel contoh. Nabi SAW lebih tinggi piksel dia, cantik Allah buat tu. Maka mata ini tepat, bukan kecantikan Nabi SAW tu terpaksa dikurangkan. Nabi tu cantik. Untuk pandangan kita, lens tu kena ubah. Benda tu memang, Nabi memang handsome tak? Cuma mata ni Allah laras supaya handsome Nabi tu boleh tengok. Kalau original, tak boleh tengok. Mata ni tak boleh tampung sebab handsome sangat Nabi SAW. Banyak lah tuan-tuan cerita handsome Nabi ni. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bila dia baca cerita Nabi Yusuf, potong-potong jari. Dia kata baru tengok Nabi Yusuf buat teruk hampa ni. Kalau hampa tengok abang aku, Muhammad SAW, tak payah besar lah. Sebahagian daripada bahagian dahi saja, aku rasa sorry to say lah. Tapi dia tak kata lah sorry to say. Bukan jari tau. Aku rasa hampa ambil, hampa akan potong hati dan jantung hampa. Sebab tak boleh menampung handsome sangat abang aku Muhammad SAW. Kerana itu Sayyidina Umar, dia tak bawa perbandingan dan tu. Sebab dia kata Nabi ni bukan bandingan. Dia punya handsome tu sangat luar biasa. Tapi Allah pelihara handsome Nabi, orang tak teri nak buat benda jahat. Handsome macam tu Nabi, orang tak teringin nak
nak buat benda tak elok, dia tak ada teringat macam tu, tak ada. Allah pelihara dan Allah jaga. Maka Sayyidina Umar dia beritahu. Daripada hadis ni kita nak bagi tahu nombor 2, Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu ni adalah orang yang sangat handsome. Handsome macam mana tak tahu. Tuan-tuan, insya-Allah ada beruang Allah bagi kita masuk dalam syurga, boleh jumpa Sayyidina Jarir ni. Tanya kat dia. Tengok dia. Macam mana yang kita kata handsome. Handsome ni bukan kita abang tahu. Sayyidina Umar, dia memang orang Arab. Dia hari-hari duk tengok orang Arab yang handsome. Tapi dia kata Sayyidina Jabir lah paling handsome. Oh, tuan-tuan boleh bayang tengok dia handsome macam mana. Takat muka kita tak payah duduk jual, memang tak laku lah. Muka Sayyidina Jabir tu, Allahu Akbar. Handsome Sayyidina Jabir pun jihad fi sabilillah. Mayang tak tinggal. Kita muka bawah sikit pada jalan tar ya. Berlubang-lubang muka, lagak tak mampu semayang, tak mau, tudung tak mau pakai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesimpulan daripada hadis yang tu, cumanya ulama sedikit ada perbahasan. Sebab apa tiba-tiba duk cerita pasal minyak wangi, tiba-tiba ada cerita ni pula. Sebab apa Imam Tirmizi letakkan hadis dalam bab wangian, tapi ada cerita Sayyidina Jabir yang handsome. Ulama kata kemungkinan ada kesinambungan. Kebiasaannya orang yang cantik, orang yang handsome ni kebiasaannya dia wangi. Ada ulama ihtimal macam tu. Ada ulama kata mungkin ada kesinambungan bab dan sebagainya. Ala kuliahnya orang yang handsome, bersih, lawa, cantik tu, dia package dia semua sekali lah. Jarang dia handsome tapi badan bau busuk tu, jarang lah. Kan? Jadi package dia lengkap sekali. Cuma tuan-tuan, untuk bab ni, sebagai akhir bab ni, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan sedikit. Ada beberapa tempat yang kata Imam Bajuri rahimahullah ta'ala, sunat kita ni pakai wangi-wangian. Antaranya apa dia? Hari Jumaat, sunat pakai. Dia senang saya abang tuan-tuan, tempat atau situasi kita berkumpul, sunat kita pakai. Beramai-ramai, sunat pakai minyak wangi. Antaranya apa dia? Hari Jumaat. Yang kedua, masa Hari Raya. Yang ketiga, ketika ihram. Tapi sapu di badan, bukan sapu kat ihram tu, sapu di badan sebelum pakai baju tu. Menghadiri solat berjemaah macam kita duk main tu. Saya tengok kadang-kadang setengah masjid dia bau minyak wangi kat belakang tu. Baguslah tuan-tuan. Tuan-tuan ada rezeki lebih sikit, beli minyak wangi, bubuh kat situ sikit-sikit. Orang main semayang, orang pakai, bolehlah kita dapat pahala sunnah sikit. Orang amalkan sunnah, kita dapatlah pahala. Pakai cik-cik itu, carilah pahala tak mana kita boleh selik, kita cari. Dan sunat pakai masa tadarus Al-Quran, majlis ilmu, majlis zikrullah. Sunat pakai ketika juga bersama dengan isteri, suami nak bersama dengan isteri, sunat juga pakai. Dan itu kata Imam Bajuri rahimahullah ta'ala. Dan bagi orang perempuan, tadi itu untuk lelaki. Bagi orang perempuan, pakai wangian amat digalakkan ketika bersama suami. Tak diharuskan sama sekali kaum wanita pakai wangian ketika keluar dari rumah, sehingga tercium oleh lelaki yang bukan mahramnya. Macam kita abang tadi itulah. Supaya jangan kita ni berlalu semerbaknya. Cuma saya bagi tahu tuan-tuan, yang terakhir berkaitan dengan fatwa yang disebut oleh Syekh Dr. Ali Jumaah berkaitan dengan memakai minyak wangi yang ada alkohol. Katanya alkohol yang digunakan sebagai bahan dalam minyak wangi perfume tu, jika daripada jenis alkohol atau etanol, maka ia adalah arak, dan penggunaan dalam minyak wangi menyebabkan minyak wangi jadi najis dan tidak harus digunakan mengikut syariat berdasarkan pandangan jumhur. Kalau alkohol tu daripada arak lah, maka dia najis. Kalau alkohol tu biasa kita pakai, dia bukan alkohol tu bukan semuanya arak dan najis tu. Kadang-kadang orang pakai tu nak bagi gunanya tu untuk mengekalkan bau tu supaya dia kekal lebih lama lagi. Macam kita ada alkohol dalam sanitizer lah. Bukan dia bau kasbut dalam tu kan. Tujuan dia adalah tujuan pembersihan. Dia nama je. Tapi ada pun pendapat dari mazhab Hanafi yang disebut oleh Dr. Yusuf Qardawi, bahawa alkohol yang arak diproses adalah perubahan daripada sifat ke sifat lain, maka dia menjadi bersih.
Maka dengan ini, wangian yang ada alkohol tu termasuk dalam ciri ini boleh dipakai di dalam sembahyang. Itu adalah apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwa berkaitan dengan fiqh taharah atau kebersihan. Ala kulli halnya, kita ada atar pakai sembahyang dan sebagainya, boleh pakai yang terbaik supaya macam kita abang tadi lah, jangan wangi sangat, jangan kurang sangat. Macam tu kaedah dia. Macam dah? Masuk dah? Okey, jadi kita berhenti sini dulu insya-Allah. Minta maaf yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah bulan depan kita masuk bab berikutnya, cara Nabi SAW berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.